Assalamualaikum anak-anak sekalian. Baiklah, pada hari ini kamu semua akan belajar pendidikan seni visual bersama Cikgu Ain. Tajuk pembelajaran kita pada hari ini ialah Bab 1 Seni Kraft. Baiklah, sebelum kita mengupas dengan lebih lanjut berkaitan bab ini, mari kita lihat apakah objektif pembelajaran. Pertama, menyatakan maksud seni kraft. Kedua, menyatakan sejarah perkembangan seni kraft di Malaysia. Ketiga, menyatakan bidang seni kraft. Keempat, menyatakan adik guru dan produk. Dan objektif kelima ialah menyatakan institusi. Mari kita lihat apakah yang dimaksudkan dengan seni kraft. Seni kraft merupakan satu bidang yang memerlukan daya cipta dan kemahiran menggunakan tangan. Kebiasaannya, hasil kerja seni kraft sangat halus dan indah. Seterusnya, mari kita lihat sejarah dan perkembangan seni kraft. Seni kraft dikaitkan dengan kerja tangan yang diusahakan oleh masyarakat Melayu di pantai timur seperti Kelantan, Terengganu dan Pahang pada sekitar tahun 1780-an. Contoh hasil kerja tangan mereka seperti keris, perahu payang, wau dan gasing. Seni kraft tradisi mengandungi unsur kebudayaan penciptaan yang berupa hiasan. Dan akhir sekali, impak daripada kedatangan imigrasi luar seperti kaum Cina dan India telah mempengaruhi rekaan tempatan. Bukti yang jelas seperti terdapatnya ukiran kayu, sulaman dan barang kemas. Baiklah, mari kita berkenalan dengan bidang seni. Terdapat dua bidang iaitu seni kraft tradisional, kedua, seni kraft moden. Apakah yang dimaksudkan dengan seni kraft tradisional? Seni kraft tradisional merupakan warisan bangsa, pusaka peninggalan nenek moyang pada satu masa dahulu. Hasil ciptaan kraft tradisional kebiasaannya kaya dengan unsur-unsur budaya dan lebih jelas terzahir melalui bentuk, gaya, sifat, garis, gerak dan warnanya. Manakala seni kraft moden pula bermaksud milik individu, sentiasa berubah dan pembaharuannya diolah dengan idea dan bentuk baharu. Seni kraft moden lebih simbolik dan abstrak. Bidang seni kraft pertama ialah bidang seni kraft tradisional. Mari kita lihat contoh dalam bidang seni kraft tradisional. Pertama, batik. Batik merupakan hasil kraft yang dihasilkan melalui proses menerap lilin dan mencelup kain. Kebiasaannya dibuat sebagai baju batik. Kedua, tembikar. Seni tembikar sebenarnya telah wujud dari tanah Melayu sejak beribu tahun dahulu. Buktinya terdapat penemuan tembikar di Kuchah, Kelantan, Ulu Tembilang, Pahang, Bukit Tambun, Perak dan Gua Niah, Sarawak. Labu sayung banyak terdapat di Sayung, Kuala Kangsar. Seterusnya, ukiran kayu. Ukiran kayu tradisional adalah hasil kreativiti orang Melayu yang masih lagi dapat dilihat pada seni bina seperti istana, masjid, rumah, makam, kepala sampan, perabot serta barangan kegunaan harian. Seterusnya ialah tenunan. Tenunan ialah proses menjalin helaian benang sehingga menjadi sebidang kain. Selain itu, anyaman. Anyaman ialah proses menjalin atau menjaring helaian buluh, rotan, lidi atau bertam.
Dan akhirnya kamu boleh nampak hasilnya terbentuknya lah seperti beg. Akhir sekali ialah tekatan. Seni tekatan ialah merupakan hiasan sulaman benang emas atau perak yang dijahit pada kain dasar baldu. Seni tekat juga dipanggil sebagai tuji tumbul, suji timbulan, tekat bersuji dan tekatan. Barang yang biasanya dilekat ialah alas tempat tidur, muka kasut pengantin, kipas pengantin, baju pengantin, tudung salji, bekas barang kemas dan bekas perhiasan. Bidang yang kedua ialah seni kraft moden. Baiklah anak sekalian, di sini cikgu berikan 5 contoh berkaitan kraft seni moden. Pertama, seni kertas, iaitu menggunakan peralatan seperti kertas warna. Jika kamu perhatikan gambar ini, terhasilnya rekaan berbentuk hati dan bunga. Kedua, kraft sabun, menggunakan sabun seperti sabun mandi dan dibuatkan sebagai pokok bunga. Yang ketiga, kraft manik. Maniknya ada yang kecil dan besar dan bentuknya seperti gambar, iaitu gambar rama-rama. Yang keempat, kraft lilin. Lilin dicairkan dan dibekukan dan dijadikan sebagai pewangi. Dan yang kelima iaitu kraft tali. Kraft tali ini menggunakan benang tali kait dan dijadikan sebagai penyambung pelitup muka. Objektif seterusnya ialah mari kita berkenalan dengan adik guru dan produk, yakni toko. Apakah maksud adik guru? Adik guru merupakan seorang yang pakar dan mahir dalam menghasilkan sesuatu kraft. Tokoh pertama dalam bidang batik ialah Yusof Haji Abdullah, dilahirkan pada tahun 1928 di Kelantan. Pernah mengikuti kursus seni kreatif, yakni seni halus di Universiti Sains Malaysia. Rekaannya menampilkan budaya masyarakat Pantai Timur. Beliau mengadakan pameran lukisan batik di Moskow pada tahun 1978. Dan akhir sekali beliau menjadi penceramah di pusat pengajian tinggi di dalam dan di luar negara. Tokoh dalam bidang tembika pula ialah Zamari atau Zamri Pandak, dilahirkan pada tahun 1942 di Perak. Beliau memperoleh kemahiran daripada datuknya, berpengetahuan sangat luas dalam teknik penghasilan tembikar, menjadi pakar rujuk dan khidmat nasihat kepada pelajar dan orang perseorangan. Beliau menerima anugerah Seal of Excellence daripada UNESCO pada tahun 2002 dan akhir sekali dianugerahi sebagai adik guru kraft Labuan Sayong pada tahun 2007. Baiklah, di sini terdapat 2 tokoh dalam ukiran kayu. Pertama, Haji Abdul Rahman Long, dilahirkan pada tahun 1943 di Terengganu, mewarisi kemahiran seni ukiran daripada ayah dan datuknya, pakar dalam ukiran kayu tradisional dan penghasilan sarung serta hulu untuk senjata Melayu seperti keris. Hasil karyanya banyak menghiasi bank negara dan istana negara, dan akhir sekali beliau dianugerahi sebagai pingat jasa kebaktian oleh Sultan Perlis pada tahun 1986. Tokoh ukiran kayu yang kedua ialah Nurhaiza Nordin. Beliau dilahirkan pada tahun 1963 di Terengganu, mengikuti latihan ukiran kayu dengan 4 orang tokoh pengukir tersohor negara seperti Wan Suotman dan Tengku Ibrahim Tengku Wok. Beliau menjadi ahli panel dan penceramah yang dikendalikan oleh Jabatan Kerajaan dan Swasta. Beliau pernah menerima anugerah seperti Anugerah Seni Negeri Terengganu pada tahun 2005 dan Anugerah Usahawan Kraft pada 2010.
Selain itu, beliau juga dianugerahi sebagai Adik Guru Kraf Ukiran Seni Halus pada tahun 2011. Seterusnya, mari kita pula berkenalan dengan tokoh Ain Yaman. Tokoh pertama iaitu Aminah Haji Ahmad. Dilahirkan pada tahun 1928 di Melaka, mewarisi kemahiran mengayam daripada keluarganya, mengajar orang perseorang dan pelajar sekitar Melaka tentang anyaman rombong. Beliau menghasilkan teknik pemrosesan bahan mentah dan anyaman yang lebih mudah. Beliau juga dianugerahi sebagai Adik Guru Kraf Anyaman Rombong pada tahun 1988. Tokoh seterusnya ialah Ishak Kasim. Dilahirkan pada tahun 1959 di Melaka, mengikuti latihan jangka pendek anyaman rotan anjuran Kraf Tangan Malaysia, menjadi tenaga pengajar dan latihan industri yang dikelolakan oleh Jabatan Kerajaan. Beliau menjadi Naib Johan bagi kategori bidang Kraf rotan anjuran UNESCO pada tahun 2003 dan akhir sekali dianugerahi sebagai Adik Guru Kraf Anyaman Rotan pada tahun 2011. Tokoh seterusnya dalam tenunan ialah Haji Habibah Zikri dan Haji Natipa atau Notipa Abdul Kadir. Siapakah Haji Habibah Zikri? Beliau dilahirkan pada tahun 1948 di Kedah, mendapat pendidikan di Institusi Teknologi Mara dalam jurusan tekstil. Beliau memberi nafas baharu kepada kain songket agar boleh dimiliki dan diterima pakai oleh semua masyarakat. Selain itu, beliau melatih dan membimbing penenun muda sehingga menjadi penenun yang mahir. Karya kreatifnya dijadikan hiasan di Istana Negara, Istana Johor, hotel dan resort. Beliau juga dianugerahi sebagai Adik Guru Kraf Songket dan juga dinobatkan sebagai Tokoh Kraf Negara pada tahun 2007. Tokoh dalam bidang tenunan seterusnya ialah Haji Natipa atau Notipa Abdul Kadir. Beliau dilahirkan pada tahun 1944 di Pahang. Beliau mewarisi kemahiran menenun daripada keluarganya. Beliau membangunkan dan memajukan kegiatan menenun dalam kalangan masyarakat tempatan. Beliau sangat mahir dalam menenun kain limar dan seni tekat ubah. Beliau dianugerahi sebagai Adik Guru Kraf Tenun Pahang Diraja pada tahun 2006. Baiklah nak sekalian, mari kita lihat tokoh dalam bidang tekatan. Tokoh pertama iaitu Haji Azizah Muhammad Yusof. Dilahirkan pada tahun 1938 di Perak, mewarisi kemahiran daripada ibunya, memajukan kegiatan menekait dengan membuka bengkel dan ruang pameran. Seorang yang sangat kreatif memilih dan mengubah reka corak berunsurkan motif flora. Sering diundang menjadi pengajar dalam pelbagai program yang diadakan di dalam dan luar negara. Dan akhir sekali beliau dianugerahi sebagai Adik Guru Kraf Tekatan pada tahun 1995. Tokoh tekatan lain ialah Ainatisha Bilaldin. Dilahirkan pada tahun 1914 di Perak. Mempelajari seni tekat daripada ibu dan neneknya. Produk kreatifnya mendapat tempahan daripada masyarakat setempat, kerabat diraja dan pembesar istana. Akhir sekali dianugerahi sebagai Adik Guru Kraf Tekatan pada tahun 1987. Baiklah, yang terakhir ialah institusi. Bahagian bidang kraf di Malaysia turut menggalakkan penubuhan beberapa institusi bagi mengembangkan industri kraf ini. Antara institusi tersebut ialah pertama, Institusi Perbadanan Kompleks Kemajuan Kraf Tangan Malaysia, Kuala Lumpur yang ditubuhkan pada 1 Oktober 1979. Tujuan utamanya memelihara dan melindungi warisan kraf negara sebagai satu industri yang berdaya maju dan mantap dalam pasaran tempatan dan antarabangsa. Kedua,
Institut Kraft Negara ditubuhkan pada Ogos 2001 bertujuan untuk melahirkan modal insan berkemahiran, berilmu pengetahuan dan menguasai teknologi dan peka terhadap warisan Kraft. Baiklah anak-anak sekalian, sampai di sini saja pembelajaran kita pada hari ini. Terima kasih kerana memberi kerjasama kepada cikgu. Kita jumpa lagi pada minggu hadapan. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.